Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pelajar thinking skill ataupun kemahiran berfikir. Okey, saya Muhammad Arsad, pensyarah anda yang mengajar dalam bidang ini, dan pada hari ini kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu topik ke-6 yang dikenali sebagai bab pemikiran literal. Bab pemikiran literal. Apa tuh pemikiran literal? Tentu dalam kalangan kita tertanya-tanya, apa sebenarnya yang dia coba sampaikan? Apa sebenarnya literal nih? Apa sebenarnya yang terkait dengan literal? Okey, secara umumnya literal bermaksud suatu pemikiran yang terkait secara langsung dengan creativity. Creativity yang mana kita mampu untuk mengklasifikasikan, describe ataupun menghuraikan tentang hasil yang bakal diperoleh melalui pemikiran literal. Jadi pemikiran literal ini bermaksud adalah bagaimana suatu proses ataupun jalan kerja di dalam menghasilkan sesuatu produk. Itulah maksudnya. Contohnya saya boleh bagilah. Semua kita boleh memikirkan bagaimanakah fungsi kerusi ataupun tempat duduk. Kerusi lah. Okey, tapi dalam kalangan kita mungkin ada yang terfikir, alah kerusi lah untuk duduk. Tapi sebenarnya kerusi tersebut boleh menjadi pelbagai fungsi, seperti kerusi yang bertujuan untuk membuatkan seseorang rasa selesa, gembira, dan kalau duduk dia akan rasa nak tidur. Okey, jadi bagaimana proses untuk kita membuat kerusi seperti itu? So proses tersebutlah yang memerlukan pemikiran secara literal. Okey, mungkin orang akan menyatakan, okey, bahagian belakang kerusi untuk kita bersandar tersebut perlulah melengkung. Mungkin dia akan kata macam tu. Ataupun dia kata tempat duduk utama tersebut perlulah ada sponge ataupun Dunlop tertentu yang lembut, yang menyebabkan seseorang rasa selesa dan duduk saja rasa macam nak tidur. Jadi proses tersebut, apa yang saya cakap tadi itu adalah menggunakan pemikiran literal. Dan kalau boleh, kerusi tersebut juga mempunyai tempat meletak tangan yang lembut, yang selesa, yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sederhana saja. So menyebabkan orang yang duduk rasakan sangat selesa. So itulah benda-benda yang terkait dengan pemikiran literal. Baiklah, kita masuk kepada page yang pertama, iaitu apa itu pemikiran literal. Okey, secara umumnya saya sudah terangkan tadi. Ia adalah satu perkara yang mana seseorang berfikir luar daripada kotak pemikiran biasa. Dia berfikir tidak seperti orang kebanyakan berfikir, kita buat begini, cukuplah sekadar yang macam ni saja. Dia tidak begitu. Dia adalah bersifat mampu memikirkan lain daripada lain punya cara berfikir. Selain itu, pemikiran literal juga adalah proses dan kesediaan untuk melihat perkara yang dengan cara yang berbeza. Dalam kalangan kita mungkin berfikir untuk sampai ke satu tempat, suatu ketika dahulu orang hanya akan berfikir kita boleh menggunakan kenderaan yang kenderaan berkuda, contohlah. Zaman tersebut orang hanya mampu berfikir bahawa untuk sampai ke satu tempat dengan menggunakan kenderaan berkuda. Kerana pada zaman tersebut adalah mustahil untuk kita menjumpai kereta, apalagi kapal terbang, apalagi ferry, dan itu semua mungkin tidak wujud pada ketika itu. Tapi ada dalam kalangan manusia yang berfikir
Kenapa tidak kita mencipta suatu benda yang boleh terbang dan memudahkan kita untuk sampai ke satu tempat itu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan inilah yang terkait secara langsung dengan imajinasi. Adakah itu mustahil? Tidak. Zaman sekarang kita telah pun melihat pelbagai kenderaan wujud untuk kita terbang ataupun untuk kita pergi daripada satu tempat. Contoh saya bagi, daripada Sabah ke Kuala Lumpur. Mungkin orang menyatakan dulu adalah mustahil untuk kita merentas pulau yang mana terpisah dengan laut yang luas. Tapi sekarang naik kapal laut boleh. Apa lagi? Naik ferry boleh. Mungkin lama sikit lah. Dan paling cepat sekali naik kapal terbang. Dan dulu benda itu adalah mustahil. Tapi dengan adanya imajinasi yang terbentuk daripada pemikiran literal, maka itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Okey, seterusnya apa dia? Pemikiran literal adalah proses yang lebih disengajakan dan cara yang pasti untuk menggunakan minda. Ialah apabila kita berfikir daripada luar kotak pemikiran, benda itu adalah benda yang kita sengaja cari. Sengaja kita fikir begitu. Kenapa kita sengaja fikir begitu? Karena kita ingin mencari kelainan di dalam apa yang cuba kita hasilkan. Adakah dia semula jadi? Tidak. Kita memang sengaja berfikir begitu. Okey, pemikiran literal adalah generatif, pemikiran menegak, pemikiran tradisional adalah yang terpilih. Maksudnya apa? Maksudnya di sini pemikiran tersebut adalah bersifat kalau kita daripada ayat ini dia kata generatif, maksudnya kita yang generate benda tu, kita yang cuba menghasilkan pemikiran tu, dan pemikiran tu bersifat menegak, serta kita boleh memilih di dalam banyak-banyak pemikiran yang kita ada, idea yang kita ada, benda mana yang kita utamakan, dan itulah yang dimaksudkan di dalam kenyataan ini. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Pemikiran literal bukan sahaja mencari pendekatan yang terbaik, tetapi juga cuba menghasilkan pelbagai pendekatan yang berbeza. Okey. Pemikiran menegak prihatin dengan membuktikan atau membangun pola komposisi menyangkut penstrukturan pola tersebut dan memprovokasi yang baru. Okey. Ini melibatkan apa matlamat yang kau cuba hasilkan? Apa bentuk kreativiti yang terhasil daripada pemikiran tersebut untuk menghasilkan satu produk yang baru. Contoh. Okey, contohnya. Mengapa teknik untuk menimbulkan ketidakselesaan dengan penjelasan menolak untuk menyusun semula corak? Maksudnya di sini apa dia? Wujudkan persoalan mengapa. Mengapa yang kita wujudkan dalam pemikiran kita akan menyebabkan wujudnya pelbagai perasaan yang dikatakan di sini tidak selesa. Tidak selesa dengan penjelasan. Maksudnya kita tidak mudah untuk kita bersetuju dengan satu perkara tersebut, dan kita perlu memikirkan idea baru untuk membentuk corak ataupun hasil yang baru. Contoh ya. Kenapa kamu mencipta TV yang begini besar dan begini tebal? Bukankah TV yang tebal dan besar ini memakan ruang dan tempat? Boleh tak kamu fikirkan satu TV yang boleh menjimatkan ruang, kawasan, dan juga ringan? Maka wujudlah pelbagai idea bahawa TV boleh dihasilkan dengan apa? Dengan menggunakan flat screen, tanpa ada belakang yang besar macam TV dulu-dulu kan. Jadi itu semua adalah wujud kerana wujudnya persoalan mengapa. Mengapa teknik ini penting, dan mengapa begini, mengapa begitu, mengapa sana, mengapa sini. Itu semua wujud dan akhirnya membentuk satu idea yang baru. Okey? Kita lihat kepada teori dan konsep. Terdapat 6 topi di dalam bentuk pemikiran dan juga 6 kasut
tindakan. 6 thinking heads dan 6 action shoes. Oke, kita tengok yang pertama. 6 thinking heads. 6 cara berfikir, 6 topi cara berfikir. Oke, 6 topi pemikiran. Kursus latihan kemahiran berfikir dari Edward de Bono. Oke, maksudnya teori ini telah dinyatakan oleh Edward de Bono. Edward de Bono menyatakan 6 topi yang berbeza membawa maksud yang berbeza. Okey. Simbol topi menunjukkan peranan dan topi boleh diletakkan atau dimatikan dengan mudah dan dapat dilihat oleh orang lain. Okey. Ini yang dinyatakan di dalam teori ini. Selain itu, tujuan warna-warna topi ini adalah untuk melihat pemikiran tersebut perlulah selari dengan alternatif kepada hujah. Okey, pemikiran selari memikirkan proses dalam suatu arah pada suatu masa. Jadi kita dapat secara berkesan menganalisis suatu isu, menghasilkan idea baru dan membuat keputusan yang lebih baik. Okey. Seterusnya kita lihat kepada jenis-jenis topi yang ada. Okey, pertama sekali pemikiran topi biru. Apa tujuan pemikiran topi biru? Pemikiran topi biru berfokus kepada mengurus dan memikirkan proses. Dia fokus kepada mengurus dan juga melihat kepada suatu proses. Kalau orang yang banyak begitu, mereka tu adalah orang-orang yang memakai topi biru. Selain itu, di dalam topi biru juga seseorang itu akan melihat apakah langkah-langkah yang seterusnya. Apakah rancangan tindakan yang boleh diambil, dan apakah pula masalah yang akan wujud. Jadi kebanyakan orang yang memakai topi biru ini adalah orang yang jiwanya itu bersifat seperti ketua ataupun bos lah. Dia fokus kepada mengurus tadbir di tempat dia berhikmat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya segala apa yang diusahakan memperoleh kejayaan. Okey, itu topi biru. Orangnya adalah orang yang bersifat mengurus. Kedua, orang yang menggunakan pemikiran topi putih. Okey, topi putih adalah berfokus kepada data. Orang yang bercakap berkenaan data. Fakta-fakta, maklumat yang diketahui. Okey? Dan orang begini berpegang fakta adalah fakta. Tidak boleh mungkin. Dia tidak suka kepada perkataan mungkin, boleh jadi, entahlah, apa lagi? Dia tak suka mungkinlah, mana tahu betul. Dia bukan begitu. Dia orang yang you have to prove what you say. Dia kata kau kena buktikan apa yang kau kata itu adalah benar ataupun tidak. So caranya macam mana? Tunjukkan data. Tunjukkan maklumat yang berkait dengan apa yang kamu katakan. Okey, contoh macam siapa yang selalu pakai topi begini? Yang orang pakai topi begini adalah orang-orang yang kebanyakannya adalah orang berotak kiri. Orang berotak kiri ini apa dia? Orang yang berfokus kepada fakta. Contoh, saya ambillah pensyarah universiti. Doktor, saya tak boleh datang sebab saya sakit. Buktinya? Apa fakta yang menyatakan kau sakit? Okey, ini doktor, ini adalah surat tunjuk sebab dan juga surat daripada hospital yang menyatakan saya ini adalah sedang dalam rawatan dan pada hari tersebut saya tak dapat datang kerana saya sakit. Okey, itu adalah fakta dan itu adalah maklumat yang diketahui bahawa seseorang itu tidak akan membohonglah ataupun menipu. Itu adalah orang yang menggunakan topi putih. Okey, kita teruskan kepada orang yang bertopi merah pula. Pemikiran topi merah.
Orang topi merah ni pula dia bersifat macam mana? Berkait dengan perasaan-perasaan, insting, okey? Perasaan berkenaan satu perkara, ramalan, apa lagi? Kemungkinan, apa akan jadi sekiranya begini, sekiranya begitu. Nah, orang begini adalah orang yang banyak menerjemahkan suatu perkara berdasarkan perasaannya. Dan kebiasaan orang begini juga adalah orang yang mempunyai hati yang baik, hati yang lembut, mudah bersimpati, dan instingnya kuat. Contoh ya, orang yang memakai topi merah nih, kadang-kadang apabila di langit tak hujan lagi pun, tapi dia merasakan hari akan hujan kerana melalui pengalamannya, bau yang dihasilkan oleh udara serta keadaan kicauan burung menyebabkan 98% hujan boleh akan turun. Kenapa boleh begitu berlaku? Kerana berdasarkan pengalaman yang dia ada. Dan adakah benda itu betul? Betul untuk pemikiran dia, betul untuk perasaannya. Kalau tak jadi, ya itu adalah insting. Tak semestinya betul, tak semestinya salah. Dan kadang-kadang betul. Okey, dia melibatkan perasaan. Okey, boleh tak pelajar menggunakan topi merah nih untuk kehidupan sehari-hari? Boleh. Kenapa boleh? Kerana kamu adalah manusia dan kamu perlu mempunyai perasaan. Dan orang yang tidak mempunyai perasaan itu adalah antara orang yang boleh dikatakan pelik lah. Takkan kamu tidak memiliki perasaan tertentu terhadap satu keadaan ataupun isu. Okey? Dan seterusnya kita beralih kepada pemikiran topi kuning. Okey, pemikiran topi kuning ni adalah orang yang lebih bersifat fokus kepada nilai dan juga faedah. Dia menilai kepada suatu hasil tersebut adakah memiliki nilai tertentu dan apakah faedah yang kita peroleh. Contoh, dia kata sini, kenapa kita perlu bekerja? Okey, kamu pun boleh menyoal diri kamu. Kenapa saya perlu belajar? Kenapa saya perlu baca nota? Kenapa saya perlu dengar video ini? Kerana dengan kamu dengar video ini, nilainya kamu mampu untuk menambah pengetahuan dan membuatkan kamu semakin faham. Dan dalam masa yang sama, kebaikannya adalah apabila kamu melihat dan mendengar video ini ataupun membaca nota ini, kamu mampu menjawab peperiksaan dan akhirnya kamu akan bergraduasi ataupun konvo ataupun habis belajar ataupun memperoleh yang dipanggil sarjana muda. Jadi kamu sebagai pelajar perlu banyak menggunakan topi kuning ini, kerana dengan topi kuning inilah ia mampu mendorong kamu untuk melihat mana yang lebih utama dalam kehidupan kamu berbanding benda yang tidak ada manfaat apapun. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada green head thinking ataupun pemikiran topi hijau. Okey, pemikiran topi hijau ni adalah orangnya bersifat berfikir secara kreatif. Melihat kepada kemungkinan-kemungkinan yang boleh dilakukan, alternatif-alternatif yang wujud, penyelesaian-penyelesaian kepada isu tertentu, dan juga orang yang mempunyai idea-idea yang baru. Okey, orang-orang seperti ini dia mampu untuk melihat konsep-konsep baru, persepsi-persepsi yang baru, dan dia adalah orang yang terkait secara langsung dengan yang kita panggil sebagai orang yang berpikir secara literal, orang yang berpikir secara kreatif. Jadi literal thinking ni dia berkait dengan topi hijau. Okey. Tapi kalau creativity ini disalahgunakan juga pun susah juga. Okey. Contoh disalahgunakan bagaimana? Dia tahu bagaimana untuk menggunakan kesempatan sehari-hari
bagi memastikan dia lulus di dalam examnya walaupun tanpa dia belajar. Bagaimana cara? Mungkin dia hack, mungkin dia tipu pensyarah. Dia kreatif, dan itu ide yang baru. Dengan buat begini kita boleh lulus tanpa perlu belajar. Kita melihat solusi penyelesaian kepada masalah ini dengan cara ini, dan kita takkan kantoi punya, dia kata. Kesannya apa? Kesannya creativity yang bersifat negatif. Tapi untuk topik ini kita melihat daripada sudut yang positif. Dan yang terakhir, pemikiran topi hitam. Black hat thinking. Dia berfokus kepada apa? Berfokus kepada kesusahan dan juga potensi masalah-masalah. Potensi yang wujud di dalam suatu masalah. Dia akan melihat kenapa benda ini susah. Kenapa benda ini masalahnya begini. Kenapa benda ini tak boleh jadi kerja. Dia melihat kepada kesusahan yang wujud berkenaan suatu perkara. Dan apakah potensi di dalam masalah tersebut untuk masalah itu boleh diselesaikan. Orang begini memang hebatlah. Bukan hebat kenapa? Memanglah kita kata dia tidak kreatif, tapi dia melihat kepada kesusahan tersebut dan coba mencari apakah yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contoh, pelajar universiti, hujung semester habis duit. Dia melihat kesusahan yang bakal dilalui adalah tidak boleh makan sehari 3 kali. Perlu makan sehari 2 kali, sekali makan Maggi, sekali makan nasi. Contoh, boleh 2 kali. So apa yang dia lihat? So dia mengetahui bahwa semua orang mengalami masalah keuangan. So tindakannya apa dia? Di awal semester dia beli siap-siap sejumlah besar, sejumlah banyak Maggi, dan Maggi tersebut akan dijual pada penghujung semester, yang mana pada ketika itu semua orang sudah mengalami masalah keuangan yang serius. Maggi mungkin pada ketika itu dia boleh jual 1 Maggi RM1.50. Sebelum ni mungkin dia beli RM1. So kali ini dia jual RM1.50. Kesannya apa dia? Dia mengalami keuntungan 50 sen untuk 1 Maggi. So bayangkan kalau dia dapat jual sehingga 100 Maggi, berapa keuntungan dia akan dia peroleh. Jadi daripada benda ini dia melihat bahwa potensi daripada kesusahan yang dia alami ini boleh membawa kepada kebaikan untuk dirinya. Ini adalah orang yang berfikir menggunakan topi hitam. Kita lihat apakah persoalan-persoalan yang biasa wujud. Apakah persoalan-persoalan biasa wujud di dalam 6 jenis topi yang terdapat nih. Kalau topi putih itu apa tujuannya? Topi putih itu orang yang kreatif. So, apa biasa persoalan yang wujud? Persoalan yang biasa wujud, dia katanya, dia orang kreatif, dia akan tanya, apa yang kita tahu? Itu persoalan biasa. Apa yang kita perlu tahu? Dan bagaimana untuk kita dapatkan maklumat ini? Itu adalah antara benda yang wujud, persoalan yang wujud untuk orang yang bertopi putih. Dia adalah orang yang suka bertanya soalan. Kenapa? Karena dia mahu kita mengeluarkan ide yang kreatif daripada pemikiran kita. Orang yang bertopi hitam pula. Orang bertopi hitam melihat kepada kesukaran dan juga potensi masalah. Jadi orang ini apabila apabila seorang individu menggunakan topi hitam ni, antara persoalan yang wujud, dia bersifat judging. Judging ni judge. Apa judge? Judge ni menghukum. Dan soalannya dia akan tanya, apa kesusahan-kesusahanmu? Dan apa pula kelemahan-kelemahanmu? Itu antara soalan yang berkaitan. Sebelum saya bagi tahu semua benda ni, adakah kita setiap individu berfokus kepada satu topi saja? Tidak. Kadang-kadang setiap individu biasa menggunakan setiap hari
topi-topi yang berbeza daripada semua topi yang ada. Dan kalau macam saya sendiri sebagai pensyarah, saya perlu menggunakan ke-6 topi ini setiap hari. Berdasarkan isu-isu yang saya hadapi. Berhadapan dengan para pensyarah, berhadapan dengan para student ataupun pelajar, berhadapan dengan kehidupan seharian saya, berhadapan dengan masalah pribadi saya perlu menggunakan semua topi yang ada. Oke, kita teruskan kepada topi hijau pula. Topi hijau ni adalah orang yang apa dia? Orang yang kreatif. Oke, orang yang kreatif. Oke, saya minta maaf ya. Saya terkeliru tadi. Untuk topi putih sebenarnya, dia adalah jenis orang yang bertanya soalan karena mereka adalah orang yang bersifat data. Fokus mereka adalah fakta dan juga berdasarkan maklumat. Maka soalan-soalan mereka adalah bersifat maklumat yang mereka mahu. Apa yang kami perlu tahu? Apa yang kau tahu? Engkau tahu tak? Apakah maklumat yang kau perolehi? Itu tadi topi putih. Manakala topi hijau. Topi hijau ni adalah orang yang kreatif, okey? Orang kreatif, dia akan tanyalah apa idea baru, apa peluang-peluang yang ada, bagaimana kita nak meningkatkan, okey? Itu antara soalannya. Okey, orang bertopi merah adalah orang yang terlibat dengan perasaan. Okey. Dia kata sini, jadi dia akan mengekspresikan perasaannya terhadap soalan yang wujud. Okey, apakah perasaan kamu kepada saya? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Adakah kamu bersedih dengan keadaan ini? Saya kasihan dengan kamu. Saya dapat lihat kamu pun memang bersedih, benar kan? Okey, orang-orang begitu adalah orang yang memakai topi merah. Okey, topi kuning pula. Topi kuning. Orang topi kuning ni apa dia? Orang yang melihat kepada nilai dan juga benefit. Orang yang melihat kepada orang yang berfokus kepada keuntungan. Jadi soalan yang biasanya dia akan tanya, apakah kekuatan kita dan apakah peluang-peluang yang ada? Untungkah kita sekiranya kita menggunakan benda ini? Orang begini biasanya terlibat dengan perniagaan, orang yang terlibat dengan syarikat yang memfokuskan kepada keuntungan. Ialah pekerjaan, mana ada pekerjaan yang nak rugi? Semua pekerjaan nak untung. Jadi mereka ni adalah daripada individu yang melihat bahawa keuntungan itu adalah yang utama. Dan yang terakhir, topi biru. Orang topi biru ni adalah orang yang saya kata tadi bos. Dia yang melihat kepada bagaimana nak menguruskan suatu perkara. Jadi bos punya kata-kata biasa beginilah. Awak dah belajar ke nak buat benda ni? So apa yang seterusnya? Ini pertanyaan bos. Takkan benda ni awak tak tahu kot? Awak tak belajar ke? Awak kena belajar benda ni. Saya akan hantar awak kursus supaya awak dapat menguasai perkara ini dan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Ini bos punya cara. Okey, bos banyak topi biru. Jadi kalau kita kaitkan semua ni dengan kehidupan kita, boleh tak? Okey, kamu letakkan kamu pelajar. Kadang-kadang kamu gunakan topi putih. Sebab kenapa? Sebab kamu nak assignment. Contoh, group assignment. Kamu dah hantar ke assignment? Minta bukti. Bagi bukti. Bagi data yang kamu kata kamu sudah pun buat benda tersebut. Kadang-kadang dia buat macam tu. Kadang-kadang kawan kita, satu kumpulan kita, dia akan bersifat topi putih. Dan kadang-kadang dia tukar pula. Menggunakan topi hitam. Hang ni memang lemah lah. Menyesal aku ambil engkau masuk dalam grup ini. Semua kerja tak boleh buat. Tak pandai nak bercakap bahasa Inggeris. Dia akan kata macam itulah. Tak pandai nak buat assignment melalui komputer. Tak pandai nak mengedit. Apa pun tak tahu nak buat. Sleeping Beauty. Menumpang saja. Nak dapat markah percuma. Dia judge. Dan kadang-kadang juga orang yang sama boleh bertukar kepada topi
topi hijau. Dan bila dia menggunakan topi hijau tu, bermacam-macam idea keluar bagi memastikan kumpulannya lulus dan berjaya. Dan apabila dia nampak seperti tak boleh nak berjaya, dan dia akan bermula dengan bermain perasaan menggunakan topi merah. Tak apalah, kita bersabar. Mudah-mudahan Dr. Arsyad akan memberikan kita markah kasihan supaya kita lulus walaupun kita lambat hantar assignment. Kan. Itu dah berserahlah tu kiranya tu. Dan kadang-kadang bila dia berserah berdoa, Tuhan bagi ilham dan dia bersifat menggunakan topi kuning dan dia melihat kita masih ada jalan. Bagaimana caranya? Kita ambil assignment orang, kita copy, kita edit, kita hantar dengan cara yang berbeza, yang mana cara tersebut lebih cepat dan lebih senang, dan akhirnya orang tak tahu pun kita meniru. Dia melihat kepada kekuatan. Kerana apa? Kerana seorang daripada ahli kumpulan mereka mampu untuk hack ataupun tiru ataupun mengubah assignment orang lain menjadi assignment seperti mereka tak tiru pun, tapi sebenarnya mereka tiru. Okey, dia menjadi apa? Dia menjadi optimistik, orang yang melihat kepada peluang-peluang. So, kesannya apa dia? Sepanjang keseluruhannya tersebut, dia telah pun meletakkan topi biru di atas semua topi-topi yang lain. Kenapa? Karena dialah menguruskan kumpulannya, dialah melihat ruang dan peluang yang ada, dialah melihat perasaan dan keperluan kumpulannya, dan dialah segala-galanya untuk perkara ini. Dan sebenarnya topi biru adalah di atas topi-topi yang ada. Bermaksud apa dia? Bermaksud setiap orang boleh menggunakan ke-6 topi yang ada. Okey? Kita teruskan kepada apa? 6 action shoes. Okey, 6 kasut tindakan. 6 tindakan kasut-kasut. Macam mana mau sebut? Okey, 6 tindakan kasut-kasut digunakan apabila pemikiran selesai dan tindakan adalah melalui urutan hari. Okey. Situasi yang berbeza memerlukan tindakan yang berbeza. Okey, maksudnya di sini apa dia? Setiap daripada kita ni, kita tidak bertindak sama seperti setiap hari yang kita lakukan. Contoh, setiap hari kita bangun, tidur, jalan, buat assignment. Kita tak akan mungkin begitu. Ada masanya bila memerlukan kita bertindak, maka kita akan bertindak mengikut asas 6 kasut yang adalah, okey, 6 kasut yang ada. Jadi kasut ni bagaimana pula? Jadi kasut-kasut di sini diterjemahkan secara kasut ni menjadi simbolik. Kalau kasut ini bagaimana dia bertindak? Kalau kasut kecil bagaimana dia bertindak? Kalau kasut begini macam mana tindakannya? Okey. Kasut-kasut ini memisahkan tindakan ke dalam 6 gaya asas. Contoh, asas pertama, rutin. Apa rutin kita? Bangun tidur, pergi naik bas, pergi ke kuliah, jalan-jalan, apa lagi? Rutin. Mencuci kain, membersihkan tempat tidur, itu rutin kita. Dan gaya asas yang kedua yaitu krisis. Apa dia krisis? Krisis ni tidak selalu berlaku. Sebagai contoh, krisis penyakit berjangkit, krisis perasaan, krisis keuangan, krisis apa lagi? Bermacam-macam krisis perhubungan, sesama rakan, okey? Yang seterusnya, nilai manusia. Nilai manusia macam mana pula? Nilai manusia itu adalah bersifat bagaimana seorang manusia melalui kehidupan sehariannya sebagai individu dan mampu melihat keadaan suatu perkara melalui mata kasarnya, dan juga daripada mata kasarnya itu melihat bahwa nilai tersebut adakah benar ataupun tidak benar. Yang seterusnya, enterprise, melihat kepada keuntungan. Okey, keuntungan, enterprise. Penyiasatan,
investigative, penyesatan, orang yang terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan penyesatan tertentu, dan juga kasut yang terakhir yang melibatkan gaya asas kuasa ataupun authority. Kita melihat pertama kasut dia. Kasut apa yang digunakan? Kalau rutin tuh dia akan menggunakan kasut formal navy. Kasut kawat kaki tuh. Kasut kawat kaki yang kamu gunakan kalau macam nak kasut hitam mengkilat kan. Itu dipanggil kasut yang digunakan untuk rutin harian. Seterusnya, kalau pemikiran yang terlibat dengan penyiasatan apa pula? Dia menggunakan sneakers. Sneakers ni kalau kita nak kata sehari-hari, kasut macam contoh Converse, kasut macam apa lagi? Banyaklah kasut sneakers ni, Converse, North Star. Saya pun sudah lupa, ada macam-macam kasut. Tapi ini adalah kasut para remaja, dan selalunya remaja pasti akan ada kasut-kasut begini, sneakers ya. Brown Brogues, dia lebih kepada practical, sensible, practical. Orange gumboots adalah terlibat dengan kerja-kerja yang bahaya. Pink slipper adalah keadaan yang waktu kamu betul-betul selesa. Dan yang terakhir adalah purple reading boots. Ini adalah orang yang memakai begini, sifatnya dia bertindak seperti seorang yang memiliki kuasa ataupun authority. Kita masuk kepada kasut yang pertama, yaitu kasut formal navy. Dia terlibat secara langsung dengan rutin formal seharian. Rutin adalah corak tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaik sahaja rutin telah dipilih, maka tindakan terdiri daripada menjalankan rutin ini. Perlu untuk memastikan keselamatan, untuk mengelakkan membuat kesilapan, tetapi kita perlu berhati-hati bahawa rutin tidak menghalang inisiatif dan membataskan kelenturan. Bermaksud apa? Setiap hari kita akan melakukan rutin yang sama. Masak di dapur, mandi, mengemas tempat duduk, mengemas tempat tidur, pergi ke kuliah, berjumpa dengan rakan-rakan. Tapi rutin ini tidak menghalang untuk kita menjadi seorang yang kreatif. Mungkin bagaimana kreatif? Sebelum ni rutin anda mungkin bangun pukul 9 pagi. Barulah nak mandi apa semua. Lepas tu keluar dekat pukul 11 pagi. Tapi melalui kasut yang sama, melalui tindakan yang sama, kamu bangun lebih awal. Pukul 5 pagi bangun dah. 6 pagi bersiap, pukul 7 sarapan, dan pergi keluar pukul 8 pagi. So maksudnya kamu telah mengubah, kerana perkara ini tidak membataskan diri kamu untuk bertindak. Kita lihat kepada kasut yang seterusnya, grey sneakers ataupun kasut kelabu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat. Kasut ni, orang yang bertindak menggunakan kasut ni, orang ni kadang dia lebih bersifat tenang dan santai. Tenang dan santai, relax. Dia tak kalut punya orang, dia relax. Dia adalah bertindak dengan meneroka, tetapi anda tidak tahu apa yang akan anda cari. Sebenarnya orang yang begini ialah macam kamu remaja. Kamu keluar pergi kuliah, kamu bertindak setiap hari. Kamu tahu kamu masuk kuliah, dan kadang-kadang kamu confuse. Betulkah kamu nak datang kuliah, ataupun sebenarnya kamu tak datang kerana terpaksa? Dan akhirnya kamu main PUBG di belakang, macam yang selalu kamu buat. Ramailah lelaki, perempuan, termasuk Cina, Melayu, India, apabila duduk dalam kelas, duduk belakang sekali. Lepas tu dia main PUBG. Tak apalah, mungkin anda suka main begitu, dan anda rasa mungkin anda keliru apa yang anda perlukan dalam hidup anda. Boleh menggunakan bantuan untuk berfikir seperti 6 topi pemikiran.
Oke, maksudnya kalau kamu tak tahu apa yang kamu nak cari, gunakanlah 6 topi yang di dalam yang saya telah terangkan tadi untuk kehidupan Anda. Oke? Apa yang Anda dapati menentukan langkah seterusnya yang Anda perlu lakukan. Jika petunjuk muncul, Anda mungkin akan mengikuti petunjuk tersebut. Oke? Profesi yang menggunakan mode sneakers kelabu ialah maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang banyak menggunakan sneakers kelabu ni adalah seperti ahli sains yang mengajar teori, okey. Wartawan yang menyiasat, siapa lagi? Detektif yang menyelesaikan isu kejahatan, penyelidik pasaran, pemeriksa cukai, polis yang menyiasat penipuan melibatkan komputer. Okey. Semua ini adalah orang-orang yang dia sendiri tak tahu apa yang akan terjadi. Dan sebagai contoh ya, sebagai contoh orang yang melihat bursa saham, yang melihat saham turun dan naik, dia takkan tahu apa yang akan berlaku pada esok harinya ataupun berlaku dalam tempo 50 menit, 20 menit, 30 menit ke depan. Tetapi dia akan bertindak berdasarkan apa yang berlaku pada situasi ke depan tersebut. Contoh, saham jatuh, maka apa tindakan yang diperlu lakukan? Tiba-tiba saham naik semula sejam kemudian. So apa yang dia perlu lakukan? So orang ini adalah orang yang terlibat dalam tindakan kasut kelabu. Okey, next. Okey, brown, kasut brown coklat, kasut coklat. Okey, ia adalah kasut yang praktikal. Kasut ni adalah bersifat keras dan ia dipakai sehari-hari. Okey, orang yang bertindak menggunakan kasut ni adalah orang yang bersifat praktikal dan mempunyai akal yang baik. Apa yang boleh dilakukan dalam keadaan ini? Itu antara soalan yang boleh diwujudkan apabila orang yang kerap menggunakan tindakan kasut coklat ini. Okey. Flexibility adalah aspek utama dalam kepada tindakan kasut coklat. Anda mengubah tingkah laku Anda apabila keadaan berubah. Anda melakukan apa yang Anda boleh lakukan. Anda melakukan apa yang boleh Anda lakukan. Okey. Bermaksud apa dia? Bermaksud orang ini bersifat flexibility. Apa yang berlaku, kita akan ikut sama apa yang perlu kita lakukan. Ini adalah tindakan utama yang rendah. Okey. Rasa akal yang baik digunakan, ia adalah tindakan di mana Anda mungkin menyebabkan tangan Anda menjadi kotor. Okey. Itu huraian dia. Apa maksudnya nih? Apa sebenarnya yang coba disampaikan daripada kenyataan akhir nih? Dia satu tindakan ataupun pemikiran yang baik, namun dia adalah dalam tahap yang paling rendah sekali, dan kadangkala masalah lain boleh timbul kerana tindakan kita tersebut. Jadi tidak semua tindakan yang kita ambil boleh membawa kepada suatu kebaikan, dan kadangkala ia boleh membawa kepada keburukan untuk diri kita sendiri. Okey, next. Orange gumboot. Ini boot yang kuning tu, macam puacukang punya boot. Okey. Okey, orange warna yang menarik, bukan warna lembut. Okey. Orang yang memakai orang yang bertindak menggunakan gambut ni adalah orang-orang yang sering ataupun berada di dalam majlis-majlis tertentu ataupun majlis-majlis khas. Bukan majlis lah, maksudnya ada apa orang kata, tindakan-tindakan yang dia perlu lakukan tu di tempat-tempat khusus sahaja. Okey.
Mereka adalah orang yang bersifat prihatin dalam situasi kecemasan. Oke. Apabila suatu dikelaskan sebagai kecemasan, maka perubahan keutamaan. Terdapat peraturan baru untuk tindakan. Apabila keadaan itu dikatakan ini adalah kecemasan, maka dengan serta-merta orang yang biasa menggunakan kasus seperti ini, bertindakan seperti ini, dia akan berubah mengikut keperluan semasa. Keperluan semasa menyatakan apa? Keperluan semasa menyatakan kita perlu bertindak dengan segera dan memastikan semua yang terlibat tidak keluar daripada bilik ini. Kita perlu periksa seorang demi seorang. Dia bertindak seperti polis. Karena apa? Karena telah berlaku suatu yang tidak baik seperti kehilangan ataupun kecurian. Oke? Peraturan yang sebelum ini tidak ada, tiba-tiba peraturan menjadi diwujudkan. Peraturan tiba-tiba diwujudkan. Sebagai contoh tadi, peraturan dia sebelum ini siapa-siapa saja boleh pulang, tapi selepas ada kecurian ini, maka semua pun tidak boleh keluar, sehingga semua telah melalui proses apa? Melalui proses proses diperiksa secara khusus. Oke? Profesi yang dilatih untuk bekerja dalam mood gambut oranye adalah seperti polis, bomba, doktor, pegawai ambulans, askar, dan juga kalau kita tengok zaman masa kini ada banyak, ada Jepam, dan mereka semua ni adalah individu-individu yang terlibat secara langsung dengan isu-isu yang bersifat emergency. Serta krisis fizikal, terdapat pelbagai jenis krisis seperti keuangan, pribadi dan community. Tidak terlepas juga kepada individu-individu yang terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan seperti perbankan, keuangan yang melibatkan orang perseorangan dan juga melibatkan individu dalam community. Next. Pink slipper. Selipar merah jambu. Warna yang hangat, warna bersifat feminin ataupun keperempuanan, dan konvensional. Konvensional ni maksudnya lama punya pattern, lama punya cara fikir. Kalau pemikiran konvensional, pemikiran dulu, pemikiran lama. Ia terkait dengan perasaan manusia, belas kasihan, simpati, penjagaan, dan bersifat lemah lembut. Orang yang menjaga orang lain serta bersifat intipati kekeluargaan. Maksudnya di sini orang yang bertindak menggunakan selipar pink ini adalah orang yang bersifat mampu menjaga kekeluargaan dan mampu menjaga orang perseorangan. Dan kadang-kadang masyarakat mendefinisikan mereka ni adalah orang-orang yang berjaya. Orang yang peduli kepada manusia lain dan orang yang memiliki ketamadunan yang tinggi. Apa maksudnya? Maksudnya orang ini memiliki nilai-nilai murni yang baik. Seperti apa mereka nih kalau bekerja? Mereka adalah seperti nurse, cikgu-cikgu, social worker, dokter perubatan, pensyarah. Mereka ni adalah orang yang bekerja dengan wujudnya elemen-elemen ambil kisah atau ambil tahu tentang manusia dan juga bagaimana mereka bertindak. Bukan nak angkat diri sendiri atau puji diri sendiri. Kebimbangan ataupun rasa sayang kepada manusia itu adalah tinggi daripada individu-individu yang banyak bertindak menggunakan
selipar merah jambu ini. Okey? Itu tidak dapat dinafikan. Kita boleh tengok nurse bagaimana mereka bertindak. Bagaimana cikgu-cikgu di sekolah mengajar pelajar-pelajar di sekolah. Bagaimana pensyarah berusaha untuk memastikan pelajar mereka lulus. Walaupun pelajar mereka tu kadang-kadang tak peduli pun dengan mereka. Dan kadang-kadang ya mereka kata, saya belajar sebab saya bayar iuran. Tapi kami sendiri melihat bahawa ini adalah suatu keperluan dan suatu pekerjaan yang mulia, yang mana pekerjaan ini sekiranya kita buat dengan baik dan bersungguh-sungguh, insya-Allah banyak kebaikan yang diperoleh di masa-masa akan datang. Okey, next, yaitu apa dia? Purple. Apa purple? Purple riding boots. Dia adalah warna-warna bersifat royalty. Royal. Apa royal? Adalah bersifat orang yang memiliki kuasa, orang yang memiliki kemampuan, kudrat yang hebat. Okey? Purple ataupun ungu adalah orang yang bertindak dengan peranan kerana mereka memiliki kuasa. Orang yang memegang jawatan kuasa boleh bertindak secara berbeza dalam peranan seperti yang mereka pernah lakukan sebagai seorang individu. Okey. Kasut ini dia tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang sembarangan lah. Maksudnya dia ada orang-orang tertentu. Mereka dipakai oleh orang untuk, kalau dalam kehidupan sebenarnya, kasut ungu ini digunakan oleh penunggang kuda dan penunggang motorsikal saja. Orang yang bawa kereta ke, orang yang bawa kapal terbang, dia akan guna kasut ini. Okey? Sebab itulah saya kata tadi, tidak semua orang boleh menggunakan kasut purple ini. Dan ia khas ataupun istimewa, khusus untuk orang tertentu sahaja. Okey? Apa tu maksud orang tertentu? Orang tertentu tu bermaksud orang yang memiliki authority sahaja. Kalau kita tengok, mungkin daripada golongan pemerintah, ataupun raja di satu tempat, dia adalah orang yang memiliki authority untuk bertindak menggunakan purple riding boots ini. Okey? Maka yang terakhir, kalau dia bagi contoh sini, apa dia? Seorang penunggang kuda. Okey. Tidak semestinya seorang yang unggul, tetapi apabila seorang pegawai bertindak dalam batasan peranan itu dan kemudian dia mempunyai lebih banyak authority daripada orang lain tanpa peranan yang rasmi. Macam saya kata tadi, tidak semua orang boleh menggunakan kasut ini dan hanya orang tertentu yang boleh menggunakannya dan bertindak di atas kapasiti yang diperlukan. Dan habislah untuk bab ke-6 ini. Terima kasih yang sudi mendengar, dan untuk pengetahuan anda, banyak soalan akan keluar daripada bab 6 ini yang berkait dengan topi dan juga kasut. Assalamualaikum.